Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk bab seterusnya. Okey, asas antara topik yang kita boleh skor yang kamu boleh skor dalam matematik SPM iaitu matrik kan. Okey. Aduh, habis dakwat pula. Tak boleh tukar pen. Okay, kita tengok. Matrik ni dia terbahagi beberapa bahagian kan. Okey. Biasanya soal dia tanya dalam soalan kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. Dua-dua kertas ada. Okey. Kertas 1 standard dia kalau ikut yang sebelum ni dia lebih kurang dalam 2 soalan lah. 2 soalan, kertas 1 objektif lah. Kan? Kertas 2 1 soalan. 1 soalan saja kan. Okey, tapi 1 soalan dia markah dia besar sikit lah. Contoh dia boleh pergi sampai yang ini 7 hingga 8 markah. Ini 2 soalan objektif hanya boleh memberikan 2 daripada markah lebih kurang 3 markah lebih kurang lah kan. Okey. Jadi kita tengok kat sini matrik bahagian pertama sekali adalah operasi. Operasi tambah tolak kan. Sebelum kita tengok operasi tambah tolak, kena kenal dulu matrik ni. Kalau tak kenal tak buat operasi pun tak apa. Macam mana kita kenal? Kan? Jadi matrik ni simple saja. Dia matrik ni ada satu nombor yang ditulis dalam satu set tertentu. Kan? Contoh dia ada nama dia, kita panggil dia peringkat kan? Peringkat matrik. Nama dia tapi kita panggil peringkat. Itu pelik tu. Nama tapi panggil peringkat kan? Peringkat. Contoh kalau saya bagi kat sini, tarik kat sini matrik, saya tulis kat sini ada huruf A, ada huruf B. Ini maksudnya kat sini dalam matrik ni dia ada 2 baris. Macam mana nak tengok baris dia? Baris kita tengok macam ni. Ini baris. 1 baris, 2 baris. Ini baris 1. Ini baris 2. Ini baris namanya baris. Okey. Yang ini laju. Bahasa Melayu kita panggil dia laju. Cikgu. Ya? Saya nampak skrin ni kecil lah. Nampak skrin dia kecil? Kejap. Okey. Ini baris, ini laju. Kan? Jadi nama matrik ni, peringkat ni kita baca dia dengan baris dulu baru laju. Contoh macam matrik ni ada 2 baris, laju ada 1. Ini kita panggil dia matrik 2 kali 1. Jadi kalau kamu tengok matrik 2 kali 1 maksudnya ni lah 2 baris, 1 laju. Itu matrik kan. Jadi bila kita nak buat operasi tambah tolak, syarat pertama dia punya syarat utama dia, nombor 1 syarat dia mesti peringkat yang sama. Peringkat yang sama. Saya panggil dia jenis sama. Nama sama. Kalau jenis dia tak sama tak boleh. Dia mesti ahli dalam dia pun kedudukan yang sama, bilangan yang sama. Mesti hanya yang sama saja yang boleh kita tambah tolak. Kalau tak boleh. Okey, contoh. Saya ambil contoh 1 kat sini. Katakan saya ambil yang inilah yang senang ni. 1, 2 tambah dengan 3, 4. Yang ni boleh tambah lah. Sebab apa kita boleh tambah? Sebab dia benda ni dua-dua benda yang sama. Matrik yang kita panggil dia peringkat dia sama. Peringkat dia sama. Jadi apa kita buat? Kita just tambah aja. Jadi dia jawapan dia pun akan dapat benda yang sama juga. Kita hanya perlu buat apa? Kita hanya perlu tambah macam biasa saja. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Macam tu. Kita tambah. Kita tambah, dapatlah jawapan kita 1 tambah 3, 4. 2 tambah 4, 6. Ini tambah. Tolak pun macam tu juga. Dia mesti pada kedudukan yang sama. Lokasi yang sama. Jadi peringkat dia mesti sama. Ini cerita pasal operasi tambah tolak matrik. Dia boleh buat macam mana pun. Tak ada masalah. Okay? Dia banyak macam mana pun. Dia tak kisahlah contoh 2 contoh. Dalam SPM kamu dia boleh pergilah sampai standard dia boleh pergi 6 kan. Situ 1 2 3 4 5 6
kita tolak dengan kat situ. Kan? 3, 2, 4, 5, 7, 8. Semua jadi negatif. Bila kita tolak kat situ, dia akan dapat benda yang sama. 1 tolak dengan 3, negatif 2. 2 tolak dengan 2, kosong. 3 tolak dengan 4, negatif 1. Dia tolak pada kedudukan yang sama. 4 tolak 5, negatif 1. 5 tolak 7, negatif 2. 6 tolak 8, negatif 2. Ini kita panggil dia konsep operasi tambah tolak untuk metrik. Okey? Ini jelas simple ya. Jadi kita panggil dia operasi tambah dan tolak. Syarat dia nombor 1 apa? Dia mesti peringkat yang sama. Jadi baru boleh. Jadi kita nombor 2 baru kita buat tambah tolak untuk kedudukan. Kedudukan yang sama. Itu cerita untuk operasi tambah tolak. Sebelum kita tengok contoh soalan, saya cerita dulu lah, senang. Ni boleh faham kan? Yang pertama, tambah tolak aja. Boleh. Boleh Dia mesti benda yang sama saja boleh tolak. Kalau tak sama, tak boleh tambah tolak. Okey. Sempat salin ke? Dah? Tak sempat. Tak sempat, tengok dulu. Screenshot pun boleh, nak salin boleh. Okey, dah. Dah, okey. Yang kedua, baru kita masuk dah tahu tambah tolak tadi. Kita masuk operasi yang kedua, operasi darab. Dalam metrik, operasi darab. Metrik dia tak ada bahagi kan? Dia darab, dia tak ada bahagi. Kalau dia kata bahagi metrik, tak ada. Metrik hanya ada operasi darab. Cuma dia boleh darab dengan pecahan, seolah-olah bahagi nanti ya. Kita tengok kan? Yang pertama, operasi darab, kita panggil dia metrik darab dengan nombor. Metrik darab nombor. Metrik darab nombor ni dia sama kisah dia seperti kita buat iaitu pasal kurungan tu. Sama dengan kurungan. Kita buat apa? Kita kena kembangkan saja. Kembangkan. Cuma dia kembang dia lebih sikit lah. Supaya dia boleh jadi ramai metrik ni. Contoh kita tengok kat sini. Contoh 1 untuk darab ni. 1 metrik darab dengan nombor ni. Saya bagi kat sini 3 darab dengan 2, 1, negatif 2, 5. Contoh. Jadi jawapan dia terus kita boleh dapat. Dia boleh ni. Ni. Semua dia seorang masuk. Dia seorang jumpa semua. Siapa ada kat dalam, semua dia. Ni macam cerita antara sang kancil dengan buaya lah. Kan kat dalam ni. Masuk ketuk, masuk ketuk, masuk ketuk. Kan? Jadi jawapan kita akan dapat kat sini 3, 2, 6. 3 darab 1, 3. 3 darab negatif 2, negatif 6. 3 darab 5, 15. Macam tu. Ini darab. Nombor kat luar, jumpa metrik, masuk. Dia tak kisahlah. Kalau dia pecahan, dia macam bahagi. Contoh, 2, nanti kamu akan jumpa dia bagi lebih kurang 1/3. Kan? Jumpa dia kan negatif 3, 6, 12, 9. Contoh kan. Jadi dia macam bahagi. Sebenarnya kita darab 1/3 ni. Kita darab dengan setiap orang dalam ni. Tapi pengiraan dia kita boleh anggap dia sebagai bahagi. Sebab apa? 1 kita tak kira 1 darab. Lepas tu kita akan dapat jawapan kat sini. Negatif 3 bahagi 3, negatif 1. 6 bahagi 3, 2. 12 bahagi 3, 4. 9 bahagi 3, 3. Kalau tak boleh bahagi, tinggal saja jawapan dalam pecahan. Ini kita panggil dia yang kedua dalam operasi metrik, iaitu metrik darab dengan pemala kita panggil dia. Tapi saya lebih senang kita panggil nombor je. Kan? Metrik darab dengan nombor. Ini kena buat apa? Kena kembangkan. Ini operasi darab yang pertama dalam metrik. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Boleh. Kan kita darab dengan 3 kan? Kalau atas tu nombor 2 ke nombor atas daripada 1 tu kena darab dengan atas
Yang mana? Yang ni? Yang Contoh. bawah dia. Bawah Yang dia. ni? Ah. Oh, kalau atas ni bukan satu lah, betul? Okay, kalau bukan satu, kita anggap dia sebagai nombor pecahan. Nombor pecahan macam ni lah. Yang kamu masukkan. Contoh 3. Saya buat contoh. Okay, contoh kamu cakap macam 2/3. Contoh macam ni kan, 2/3. Okay, jumpa dengan kat sini. Saya ambil 5, 1, -2, 6. Macam ni Asad? Macam ni sama tak sistem dia? Sama. Sistem dia tak berubah. Cuma dia ambil semua ni. Bila kita darab macam ni, kita masuk, sebenarnya yang terlibat hanyalah orang atas dulu baru bawah. Orang atas dulu baru bawah. Contoh, kenapa saya kata atas dulu? Contoh macam ni 2 darab 5, 10. 10/3. Macam tu. 2 darab 1, 2. 2/3. 2 darab -2, -4. -4/3. 2 darab 6, 12. 12/3. Macam tu. Okay. Cuma kat sini 12/3 kita boleh pemudahkan. Jadi kita boleh tulislah. Kalau nak tulis bagi cantik semula, 10/3 tak boleh buat apa. 2/3 tak boleh bahagi. -4/3 pun tak boleh bahagi. Tapi 12/3 boleh bahagi jadi 4. Macam tu. Boleh faham? Boleh. Dia masuk dulu kan. Macam ni. Sebab tu dia tak ada bahagi, dia darab. Yang ini sebab 1. Jadi saya tak buatlah 1 darab ni bahagi. Tak ada. Kita terus bahagi kalau 1. Okey. Ini contoh untuk darab, metrik dan nombor. Yang ni kenapa dia tak ada per 3? Per 3 yang mana? Yang 4. Contoh 2 ni. Contoh 2. Sebab semua boleh bahagi 3. Oh. Nampak? -3 bahagi 3 dapat? -1. Terus kita buat 6 bahagi 3. Terus dapat 2. Okey. Nampak? Jadi cuma yang kat sini ni dia skip step ni lah. Saya tak letak sikit. Terus pergi ke sini. Maksudnya jawapan terus. Okey? Ya, kita pergi yang seterusnya. Nombor operasi darab dah. Sekarang dia masuk. Kita panggil dia operasi bercampur. Operasi bercampur. Operasi bercampur ni selalu ditanya dalam exam bintang dalam SPM selalu ditanya pasal operasi bercampur. Operasi bercampur maksudnya dalam satu soalan tu ada tambah, ada tolak, ada darab. Duduk sekali dan boleh jadi juga dijadikan soalan tu seperti algebra punya soalan, penyelesaian yang mudah dalam algebra. Contoh saya ambil kat sini. Contoh 1, kita ambil yang mudah dulu. Contoh saya ambil 3 jumpa dengan 1, 5. Tolak dengan 2 jumpa dengan 2, 1. Nampak? Dia dah combine tadi. Darab dengan tambah tolak dia dah buat sekali. Jadi kat sini kita boleh buat satu persatu ataupun boleh pakai kalkulator terus. Biasanya saya lebih galakkan pelajar dia boleh tulis terus pun boleh. Tulis terus macam ni. Tulis terus maksudnya terus ambil ni 3 darab 1. 3 darab 1 tolak dengan 2 kali 2. Boleh juga. Macam tu. Terus. Bawah dia 3 darab 5 tolak dengan 2 kali 1. Dah. Ambil kalkulator dia pergi kira je lah jawapan dia. 3 tolak 4 -1. 15 tolak 2 13. Cuma macam tadilah. Kalau ada tambah tolak aja, peringkat dia macam ni, jawapan akhir dia pun mesti sama, nampak? Ini kita panggil dia operasi bercampur. Kita dah combine dah. Tambah tolak darab. Boleh? Azad? Faham? Boleh ni. Okey. Jadi dia combine macam tu saja. Cerita dia. Cuma bila dia melibatkan algebra dalam SPM biasanya dia adalah soalan macam ni. Okey? Jom kita tengok. Bila dah tengok operasi bercampur, kita dah boleh tengok contoh soalan kita. Tadi saya share. Tengok soalan.
Okey. Ni soalan nombor 1 tu dulu. Dalam modul ni nombor 1. Okey, nombor 1 matrik. Soalan ni dia kata 2, 4, negatif 3, 7, tolak 3, 5, negatif 4, kemudian negatif 2, 1, campur dengan awak. Saja dibuat bagi panjang cerita dia ni. Negatif 2, negatif 3, 4, negatif 1. Itu sama dengan dia sebab soalan dia objektif kan. Jadi dia lebih mudah sedikitlah. Sebab kita boleh tengok kedudukan dia. Contoh, kamu tengok soalan objektif kamu saya tulis kat sini objektif. A dia bagi soalan objektif dia bagi apa? 15, negatif 15, 9, 13, 3. Lepas tu kat situ B dia bagi kat situ negatif 15, negatif 2, 3, 13, C dia negatif 15, 7, 13, 3. Sama ke C dengan D ni? C dengan D sama. Kita buat sikit. Negatif 15, 7, 13, 3. Sepatutnya dia tak sama ni. Antara dua ni, jawapan ni mungkin yang ni dia kita tukar jadi negatif. Salah satu dia tukar jadi negatif Dia tukar negatif 3 contoh. Tu jawapan dia salah lah. Sebab apa? Sama C dengan D. Okey. Bila kita jumpa soalan macam ni dalam exam, apa kita buat? Kita tengok objektif dulu, kedudukan dia. Kalau yang ini 15, negatif 15, negatif 15, negatif 15 sama, tak payah buat dah. Tak payah buat kedudukan tu. Okey. Jadi kita tengok yang ni pula. Yang ini dia bagi kedudukan dia apa? 9, negatif 2, 7, 7. Kita boleh pakai yang ini contoh kita boleh pakai. Okey. Ini kita dapat. Boleh pakai tak sebab ada beza nombor. Yang ini 13, 13, 13, 13. Jadi yang ini kita tak payah kira sebab dah sama. 13 pun tak payah kira dah sebab benda yang sama je. Yang membezakan kita dua orang ni. Kan? Jadi kita hanya perlu dekat soalan kita pergi tengok kedudukan tu juga. Iaitu kedudukan 9 yang ini. Jadi saya akan kira yang tu saja bermula. Macam mana kira yang tu saja? Kita ambil 4 tolak dengan apa? Ada 3. 3 baru masuk. Negatif 2 campur negatif 3. Nampak? Dia duduk kat mana? Dia duduk kat belah kanan. Tapi sebab soalan objektif kita boleh kira macam ni lebih kurang. Kan? Tak payah buat metode tu. Tak payah buat. Kita buat kira ni saja. Ambil kalkulator, kamu pun kira. Bila kamu kira, kamu akan dapat jawapan dia, kamu akan dapat kat situ 7. Jadi jawapan kita tahu dah. Sama ada ni ataupun ni macam tu. Tak payah semua lah. Dia antara dua ni, kita tengok dua ni pula yang berbeza. 3 dengan negatif 3. Jadi kita pergi kat tempat tu je. Tempat yang terlibat tu saja. Sini saja yang terlibat. Ni. Kita pergi buat pengiraan. Siapa dia? 7 tolak 3 kali 1 campur negatif 1. Kita ambil kalkulator, kita kira dapat 3. Dapatlah jawapan kita yang ini. Okey. Boleh faham Azad? Dia beza sebab objektif ada jawapan. Soalan objektif. Boleh. Boleh Okey. Tengok nombor 2. Nombor 2 dia adjust sikit. Benda yang sama. Dia ubah size sikit je, ubah size, tak banyak, sikit je. Okey, nombor 2 kat situ. Dia bagi kat situ L
sama dengan 1 negatif 5. Kemudian dia bagi M sama dengan negatif 2 negatif 7. Kemudian dia bagi ada satu persamaan kat situ adalah 3L tolak M. Dia suruh cari 3L tolak M. Apa kita buat? Kita hanya perlu gantikan. Gantikan macam ni lah tengok. Sama dengan 3L tu ambil. Masukkan. Tempat L tu gantikan dengan 1 negatif 5. Macam kita buat algebra je. Tolak M. Gantikan. Ini dah mudah lah. Kita dah dapat jawapan kita lah. Apa jawapan kita? Untuk yang di atas, 3 kali 1 tolak negatif 2. Untuk di bawah, 3 kali negatif 5 tolak negatif 7. Jadi bila kita ambil kalkulator, kita kira kita akan dapat sini 5. Dan sini dapat 8. Negatif 8. Macam tu. Okey, terus dapat jawapan A. Nampak? Beza dia sikit je diubah. Tapi benda dia benda yang sama. Boleh kan? Lain sekali boleh. Lagi sekali Okey. Saya buat soalan lain boleh? Boleh. Saya ubah Saya tutup. Okey, kejap Okay, kita tengok contoh. Okay, nombor 2 juga tapi kita tambah sendiri 2A. Tambah sendiri kan. Okey, saya bagi P. P sama dengan saya ambil kat situ 2 negatif 3. Dia macam tu pula. Okey. Q sama dengan kat sini saya ambil 1 5. Contoh soalan dia cari metrik bagi 2P tolak Q. Contoh. Okey. Jadi apa kita buat? Dekat soalan tu 2P tolak Q. Kita pun pergi buatlah 2 sama dengan 2. Siapa P? Ni. Gantikan kat situ letak. Tolak dengan siapa Q? Ni. Jadi kalau kita belajar tadi, bila ada soalan yang melibatkan tambah tolak metrik, dia hanya boleh kira pada kedudukan yang sama. Nampak? Cuma kat sini sebab ada ini dan ini kita nak kira, tapi 2 kat luar masuk dulu. Sebab tu kita akan dapat jawapan kat situ bawah dia. Kita akan letak sama dengan 2 kali 2 tolak 1. Untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan ini 2 kali negatif 3 tolak 5. Jawapan dia akan dapat 4 tolak 1, 3 tolak 6 tolak 5 tolak 11. So dia bentuk je berbeza, tapi cara buat sama. Boleh tak? Ni? Boleh. Kena ingat dia punya apa? Sebab ada tambah tolak, dia kena kira pada kedudukan yang sama. Okey? Dia sama cerita dia. Satu lagi, dia boleh ubah soalan tu kepada bentuk algebra. Bentuk algebra. Jom kita tengok bentuk algebra macam mana. Bentuk algebra kat sini. Soalan nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ada algebra sikit. Saya fokus kat dia saja. Bagi nampak jelas sikit. Okey. Nombor 3 kat situ. Tengok soalan dia. Diberi persamaan metrik 6, 4Y tutup tolak 2. Sini negatif 10, 9 sama dengan 26, 2Y.
Soalan dia cari nilai Y. Okey. Bila soalan kamu jumpa macam ni, kamu perhatikan ni soalan apa? Metrik. Soalan suruh cari apa ni? Suruh cari Y. Kita pergi tengok kat soalan kat mana Y. Dan bila kita buat, kita tengok Y ada kat sini. Nampak? Dan Y pun ada kat sini. Jadi kalau kita tahu yang tadi saya ajar kamu, bila kita melibatkan tambah atau tolak, dia hanya boleh berlaku pada tempat yang sama, lokasi yang sama. Jadi kalau soalan macam ni, kita hanya perlu buat yang bawah ni je lah. Yang bawah ni saja cukup. Keluarkan dia punya maklumat dia. Apa mula-mula? 4Y tolak dengan 2 kurungan 9 sama dengan 2Y. Yang ini kamu boleh buat menggunakan apa? Linear. Kan? Persamaan linear. Minggu lepas kita belajar ni. Kan? Jadi kita dapat ni, kita akan dapat 4Y tolak 18 sama dengan 2Y. Saya tak ajar kamu pakai kalkulator lagi ke, Azad? Linear. Linear. Tak lagi. Tak lagi Okay. Ada kalkulator kan? Ada. Kau pakai kalkulator yang mana? Yang hitam tu, 570 570. Okey, tak apa. Saya pakai kalkulator saya, pakai handset je. Tapi saya lebih kurang sama. Contoh soalan macam ni. Kan? Okey, kau pergi dekat kalkulator kamu. Dia nampak lebih kurang, dia nampak. Kamu hanya perlu buat benda ni, lepas tu kamu type saja 4. Y ni kita type dia, gantikan Y ni dengan alpha X. Alpha X. X. Dia akan keluar X itu, nampak? Ada? X warna merah. X kamu warna merah. Dia duduk dekat sama kedudukannya sama saya rasa dekat kurungan tutup. Lepas tu tolak 18 macam biasa. Ikut je terus tolak 18. Okey. Sama dengan ni kamu kena tekan alpha calculate. Baru dia keluar sama dengan tu. Ada kan? Lepas tu teruskan lagi 2. Jumpa Y lagi. Jumpa Y lagi, kita masukkan lagi apa? Alpha X. Alpha X. Kalau kalkulator saya dia dah keluar jawapan dah. X sama dengan 9. Nampak? Jadi kalkulator kamu, lepas kamu dah buat semua tu, kamu kena tekan shift calculate. Shift calculate. Shift calculate. Okey. Lepas tu tekan dia keluar apa? Dia keluar tekan 2 kali. Tekan 2 kali. Shift calculate 2 kali. Dah. Berapa jawapan dapat? Kosong. Dia tulis kosong. Dia tulis? Kosong. Oh, kosong. Salah tu patutnya 9. Cuba lagi sekali Lagi sekali. Soalan dia 4, kamu kena type 4. Lepas kamu type 4, Y tu kita type alpha X. X tu warna merah kan? Tolak 18. Jumpa sama dengan kamu tekan alpha calculate. Dia akan keluar sama dengan tu. Kemudian tekan 2. Jumpa Y lagi, tekan alpha X. Siap ni kamu tekan shift calculate. Okey. Lepas tu kamu boleh tunjuk kat saya tak apa. Kalkulator kamu tu. Tengok kalau tak dapat jawapan. Dapat tak, Azad? Tak dapat you. Soalan ni beza yang tadi, dia punya M ni, dia huruf besar. Dia duduk sorang-sorang kat situ. Bila huruf besar, maksudnya jawapan kita mesti dalam metrik.
Lepas tu kamu tengok jawapan objektif dia semua dalam matrik. Nampak? Jadi macam mana nak buat? Sama gak cerita dia. Kan? Bila kita nak M, yang semua ni kita kena pindahkan ke sebelah. Semua ni kita kena pindahkan ke sebelah. Bila kita pindah, yang tinggal kat sini adalah M sama dengan 7, 2, 4, 5. Cuma yang ini dia positif. Bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak. Positif, nampak? Depannya positif. Pindah sebelah, dia akan jadi tolak. Yang lain salin semula saja. Macam tu. Kita buat ni dapatlah M. Macam mana nak buat ni? Kita ikut tempat dia. Jadi sebab kamu dah ada kalkulator, kita boleh ambil kalkulator terus kat sini. 7 tolak 3 kali 3. Kita boleh buat satu. 7 tolak 3 kali 3. Dalam exam tak payah tunjuk pun tak apa. Kemudian yang ni belah kanan pula. 2 tolak dengan 3 kali 0. Tengok kedudukan dia, bawah dia. 4 tolak 3 kali 1. Ni 5 tolak 3 kali dengan negatif 1. Kalau kita ambil kalkulator, kita kira nombor biasa je. 7, negatif 2 jawapan dapat. Ni dapat 2. 4 tolak 3, 1. 5 campur 3, 8. Ini jawapan kita dapat. Tengok kat soalan jawapan objektif kita. Negatif 2, 2, 1, 8. Jawapan kita mana? D. Perhatikan ni. Ada soalan? Tanya. Tanya dulu, tak apa. Yang ni dia tambah pasal apa? Ni. Yang mana yang ni? Yang ni sebab yang ni. Yang akhir sekali. Yang akhir sekali yang ni Ni. Yang ni sebab negatif dengan negatif dia akan jadi tambah. Tapi kamu tekan kalkulator je. Kamu tekan kalkulator ikut sebiji macam ni. 5 tolak 3 kurungan negatif 1. Dia dapat 8. Tapi dalam matematik misalnya, tak nampak. Kecil sangat saya punya ni. Kejap. Sama juga nombor dia, tak nampak. Kalau dalam matematik, bila kita ambil tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah kalau dia congak. Sebab tu kita panggil dia 5 tambah 3. 5 tambah 3. Tu dia jadi apa? 8. Atas tu 2 tolak 3. Ni 2 tolak 3 kali 0. Okey. Dia kamu tekan kalkulator, kamu tekan satu-satu. Yang ini nampak? Ini sambil kamu tekan tu kamu tengok jawapan objektif. Tekan ni tengok jawapan. Nampak? Bila kita tekan ni kita akan dapat negatif 2. Jadi kita dah tahu jawapan kita C atau D. Nampak? Tu boleh teka dah. Lepas tu yang huruf tu kan. Kalau huruf kecil dia kira ke belakang ke depan juga? Kalau huruf kecil dia kira seorang-seorang. Kalau huruf besar dia jawapan dia satu geng. Kamu tengok dia, kalau huruf kecil kan dia ambil kalau huruf kecil dia tak boleh letak macam ni. Tak boleh dapat jawapan semua macam ni. Huruf kecil dia kena letak kat dalam. Okey. Maksudnya kalau huruf kecil dia akan letak kalau 3 ni untuk ni dengan ni saja. Dia tak ada kaitan. Yang ni M ni huruf besar, maksudnya M ni tekan jawapan dia akan dapat jawapan yang semua satu set. Jadi saya kata M besar ni jawapan dia mesti dalam bentuk matrik satu set. Seketul. Okey. Dia kalau kita panggil dia huruf kecil, dia entiti, orang dalam matrik. Sebab tu matrik dia tulis biasanya dia A huruf besar, nampak? A, matrik A sama dengan dia kata kat situ adalah A, B, C, D. Ni formula dia. Nampak? A maksudnya apa? Matrik A. Siapa orang dalam dia? Ada A, B, C, D. Huruf kecil, huruf besar, beza. Boleh? Boleh.
Okay, kita ada 2-3 soalan lagi boleh. InsyaAllah. Kamu tengok pelan-pelan. Nampak? Jangan juling mata. Dia soalan dia ni boleh juling mata tengok nombor tu. Tengok. Kalau kamu tengok betul-betul nombor tu, apa benda ni? Banyaknya nombor. Tak apa, kita tengok macam mana nak jawab dia kan. Sebenarnya soalan dia banyak nombor. Jalan kerja dia mudah je. Tengok Nombor 5 kan. Okey. -2, 8, 4, 11, 7, 3, -T, 1, 0. Kemudian dia kata tolak 2 pula. Itu ada -3, 4, V, 11, 9, -1, -18, 3, -2, tutup sama dengan ni 8, 0, 10, -11, U, -1, 14, -5, 4. Tengok boleh juling mata. Kan? Okey. Jadi soalan dia suruh cari apa? T, U, V. Siapa T, siapa U, siapa V. Jadi kita pergi dekat soalan ni, kita hanya pergi tanda apa dia nak. Dia nak T, ni T. Siapa kawan dia ni? Lagi? Ni. Ni kawan dia. Nampak? Jadi saya akan keluarkan dia. Bila saya keluarkan T ni, yang saya keluarkan adalah negatif T. Lepas tu saya jumpa ni dulu tau. Jangan lupa ni. Ni. Negatif 2 baru jumpa 2 dengan negatif 18 dia kurungan. Lepas tu jumpa sama dengan 14. Ni kamu boleh tekan kalkulator lah. Cuma huruf T tak ada, pakai huruf X. Macam tu. Sama juga yang lain. Contoh, siapa tadi? U. Mana U? Ni U. Mana kawan dia? Ni. Ni kawan dia. Keluarkan kawan dia. U. Jadi untuk U, kita mula dengan 7. Tolak 2, 9 sama dengan U. Sama juga, tekan kalkulator. Okey. Sama kes dengan V. Sama kes dia. Dia duduk pada tempat yang sama. Ini V. Sini. Tengok tempat dia. Tempat dia penting. Baru boleh kita kira. 4 tolak 2V sama dengan 10. Okey. Cuba satu lagi. Dapat tak jawapan dia? Ni semua boleh tekan kalkulator. Cuba buat tengok mana jawapan A, B, C, D. Try. Okey, kita masuk matrik seterusnya, namanya adalah matrik Songsang. Songsang. Matrik Songsang Okey, kat sini matrik Songsang ni dia ada beberapa peringkat dia Contoh kat sini kita ambil yang pertama sekali formula untuk simbol dia A -1. Kalau A saya bagi kat situ sama dengan A, B, C, D. Jadi formula dia -1 kat atas ni. -1 ni menunjukkan kita baca dia sebagai matrik Songsang A. Ini -1 maksudnya Songsang. Sebab tu dia tak ada bahagi matrik ni, tapi dia ada Songsang. A -1 maksudnya matrik Songsang A. Okey. Macam mana nak buat formula dia? Formula dia adalah 1 per AD tolak BC. Kemudian D
A. Negatif C, negatif B. Formula ni dia bagilah exam. Okey. Macam mana nak faham dia? Cuba faham dia, cerita dia senang aja. Yang pertama kamu tengok AD dengan BC dia kedudukan dia macam tu. Nampak? Kedudukan dia macam tu. Kan? Kemudian yang sebelah sini pula A dengan D ni dia bertukar tempat. Itu kita panggil dia tukar tempat. Manakala yang dua orang lagi ni dia tempat tak bertukar, simbol bertukar. Kita panggil tukar simbol. Ini formula. Nanti kita buatlah 2-3 contoh. Okey. Dapat salin lah formula ni. Tengok okey. Cari metrik songsang. Okey, bagi nombor 1. Saya ambil kat situ contoh A sama dengan, dia bagi kat situ yang senang sekali. 1, 2, 3, 4. Ni paling senang, basic sekali. Macam mana nak buat? Bila dia suruh cari metrik songsang, jalan kerja kita yang mula-mula kita terus buat ni A negatif 1, maksudnya kita setengah nak buat metrik songsang bagi A. Kemudian kita buat 1 per. Okey, 1 per tu apa saya buat? Yang ni sini. Maksudnya apa? 1 darab dengan 4 tolak dengan atas. Nampak? 3 darab dengan 2. Macam tu. Okey. Kemudian kita buat kurungan. Kita buat lagi sekali. Yang seterusnya, dua orang ni kita tukar tempat. Jadi 4 akan naik atas. 1 akan turun bawah. Tukar tempat nama dia. Okey. Yang lagi dua orang ni kita tukar simbol, tempat tak bertukar. Letak dulu 3. Letak balik 2. Tapi simbol dia bertukar. Kalau dia positif, dia tukar jadi negatif. Ini positif, tukar jadi negatif. Dapat jawapan kita ni, apa kita buat? Kita kira yang bawah ni saja. Okey, kalau kamu ambil kalkulator, kamu kira, kamu tekan bawah ni saja. 1 kurungan 4 ni tolak semua ni. Kamu tekan, kamu akan dapat negatif 2 macam tu. Salin semula okey, yang ini kita panggil dia metrik songsang. Yang ini duduk kat luar pun tak apa. Nak darab masuk boleh, tak nak darab masuk pun tak apa. Biar macam ni pun tak apa. Ini pun dah kita nak kenali sebagai metrik songsang. Cikgu. Ya. Macam mana dia boleh jadi negatif? Negatif yang ni. Yang pen merah ni. Pen merah ni, itu sebab formula dia. Formula dia kita panggil apa? Tukar simbol. Maksudnya kalau dia positif, kita tukar jadi negatif. Pak. Okey. Kita dah satu contoh lagi. Dia kena satu contoh lagi baru faham ni, Ustaz. Boleh? Okey. Okey Tengok. Saya bagi B pula B. Kita ambil kat situ, saya ambil 5 negatif 3 1 4. Tengok. Okey. Jadi bila B kita nak buat metrik songsang dia, kita akan jadikan dia sebagai apa? B negatif 1. Sebab simbol negatif 1 ni adalah untuk metrik songsang dan formula kita yang pertama 1 per. Okey, 1 per siapa? Bawah dulu. Nampak? Jadi 5 darab dengan 4. Jangan lupa tengah-tengah tu antara dia ada tolak. Tolak siapa? Ini. 1 darab dengan negatif 3. Lepas tu baru kita buat yang belakang dia. Yang belakang dia macam mana pula? Yang mula-mula dua orang ni tukar tempat. Tukar tempat maksudnya 4 akan naik atas, 5 akan turun bawah.
Okey, manakala yang dua orang ni apa formula tadi? Tukar simbol. Tempat jangan tukar. Satu dia akan tukar jadi negatif 1. Negatif 3 pula dia akan tukar jadi 3. Itu kita panggil tukar simbol. Tukar simbol tu maksudnya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Okey? Lepas tu ambil jawapan yang bawah ni saja, ambil kalkulator kira. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat 23. Tekan je bawah dia kan. Akan dapat 23. Salin semula yang ini. 4, 3, negatif 1, 5. Siaplah kita panggil apa? Matrik songsang bagi B. Boleh faham? Boleh. Okey, dah dapat 2 contoh, dah nampak. Sekarang ni kita cuba pula. Saya test kamu pula. Baru kita confirm. Tadi kita dah dapat. Yang pertama nampak, yang kedua kita dah buat sama-sama. Ketiga kamu buat pula. Okey, C. Sama dengan saya bagi gitu 2, 3, negatif 1, 4. Okey, cuba cari C negatif 1 iaitu matrik songsang. Cuba. Dah siap nanti bagi tahu Okey. Okey, sambung tu matrik songsang. Ini dia tanya secara terus tau. Dia tanya, dia soalan matematik, dia tanya macam dia tanya, okey, siapa nama kamu? Tu maksudnya soalan dia direct tanya. Nampak? Lepas tu soalan dia boleh tukar. Siapa nama anak kepada bapa kamu? dia pusing sikit je cerita dia. Kan? Benda sama kan dia tanya. Kamu pun alamak, siapa nama anak kepada bapa saya? Siapa lagi? Kamu lah. Betul tak? Benda yang sama. Dia tanya benda yang sama. Cuma dia pusing sikit. Kan? Dia bagi macam ni. Contoh bila melibatkan kita panggil satu lagi apa? Metrik. Metrik identity. Jangan keliru nanti. Tengok metrik identity. Identity ni maksud simbol dia I. Ni I. Formula dia kat sini. Dia ada formula. Formula dia adalah A darab dengan B sama dengan I. Okey? Kalau A darab dengan B sama dengan I, maka A ni adalah A biasa, B ni adalah songsang dia. Kita tengok macam ni tak faham sangat cerita dia. Okey? Tengok soalan dia faham. Formula dia macam tu. Kalau kamu nampak je sama dengan I, kemudian dia minta salah satu ni, maksudnya kita kena buat songsang. Kita kena buat apa? Songsang. Contoh tengok contoh. Benda yang sama. Tadi kita bincang songsang dah boleh faham dah. Tapi dia tanya soalan dia twist. Dia kata diberi metrik apa? A sama dengan kat situ 3, 5, negatif 2, 4. Contoh di sini. Jika A, B sama dengan I. Dia kata macam tu. Cari metrik B. Kamu pun jam. Alamak, B apa benda B ni macam mana nak cari? Itu. Ni soalan trik dia. Okey. Tapi kamu kena ingat cerita dia bila kamu nampak je A, B sama dengan I, maksudnya soalan ni kita kena buat songsang. Cuma tulis dia tak sama macam tadi lah. Dia sikit je beza dia kat mana. Sebab soalan nak cari matrik B, jawapan kita B lah. Sama dengan gitu. Cuma yang kita buat kat sini adalah apa? Songsang. Itu saja. Kita buat macam biasa. 1 per macam tu. Kan? Ni darab ni. 3 darab 4 tolak negatif 2 darab dengan 5. Tukar tempat.
4 dengan 3. Tukar simbol. 2 negatif 5. Okey. Ambil kalkulator. Kira yang bawah ni. Kita akan dapat jawapan dia 1/22. Macam tu. Kan? Ini salin semula. 4, 2, negatif 5, 3. Siap lah. Macam tu. Nampak? Benda yang sama. Cara tanya berbeza. Boleh faham? Ustaz? Boleh. Boleh Okey, kamu cuba lah. Cuba. Simple je soalan dia. Sekejap saya tengok ada tak contoh. Contoh ada tak? Contoh dulu. Okey, lain sikit. Ni. Ni cerita dia ni. Tapi soalan dia ada kaitan atas ni. Panjang jadi lain cerita dia. Kejap. Banyak ni cerita pasal ni. Cuma saya tak ajar kamu tentang persoalan serentak belum lagi. Oh, dia tak ada soalan direct macam tu, tak ada. Tapi soalan dia bawah-bawah ni adalah. Cuma dia kena buat yang atas ni dulu. Yang atas ni kita tak belajar lagi. Saya tak ajar kamu lagi. Contoh macam nampak ni. Cari matrik A. Nampak? Dia kata kan. AB sama dengan 1001 ni. Ni identiti. Saya lupa juga beritahu kamu pula. Nanti kamu tak tahu siapa identiti tu. Identiti matrik dia adalah kan 1, 1. Macam tu. Jadi sini 0, 0. Dia boleh jadi banyak tau matrik ni. Identity ni dia mula dengan 1. Itu. Nombor 2 yang ini. Kalau 3 orang pun boleh juga. Cara buat dia 1, 1, 1. Kadang-kadang dia minta tanya identity. Yang ni yang lain dia 0. Cuma dalam SPM bila melibatkan soalan ni, dia melibatkan yang ini sahaja. Ini kita panggil dia matrix identity. Macam soalan ni lah. Bagi. Okay. Cuma kalau kamu tengok soalan tu pening lah. Nampak B dia. Kamu pun tengok apa benda pula banyak-banyak ni kan. Sebenarnya soalan ni senang je. Cuma kita tak buat yang atas dia lagi. Yang ni atas belum siap lagi. Kalau kita buat yang atas ni, yang ni jadi senang lah cerita dia. Okay. Nanti tak apa. Saya ubah soalan ni dulu. Sebelum kita masuk bahagian persoalan serentak ni. Kemudian. Okay. Saya buat soalan dulu untuk kamu. Macam soalan tadi, dia bagi contoh 3 kan. Okey. Kat sini saya bagi diberi matrik A sama dengan kat sini lagi 4, 8, 6, 10 contoh Okey, dan AB adalah sama dengan tengok ni. Dia bagi 1, 0, 0, 1. Ini maksudnya apa? Identity. Soalan dia kata cari matrik B. Ini maksudnya kamu kena buat apa? Buat songsang. Buat songsang kan? Okey. Okey. Ini mudah tau. Nampak? Agak-agak boleh buat tak, Azad? Boleh je. Boleh. Okey, saya bagi susah sikit. Saya bagi susah sikit. Dia tambah nombor 2 kat luar ni. Dia jadi. Dia mula pening dia ni. Sabar relax saya tunjuk. Nampak? Tiba-tiba kamu tengok okey, kalau macam ni kamu tahu tadi buat songsang.
Bila keluar dua, ada dua pula. Apa cerita dua ni? Macam mana ni? Nampak? Jadi kalau dia keluar dua macam ni, kan? Apa kita buat? Kita pergi pindahkan dua dulu. Dua ni kita pindah dulu ke sebelah. Nampak? Macam mana kita pindah sebelah? Kita potong je. Pindah sebelah jadi per dua. Bila kita per dua, jadi A kita ni dah bertukar. Jadi A kita siapa? A kita boleh. Jadi A yang ni dia kata, tapi kita boleh tukar untuk jadikan kita punya songsang. Okey. Jadi kita ambil kat sini A per 2 kita. Bila kita A per 2, A per 2 adalah sama dengan, kita bahagi 2 semua ni. 2, 4, 3, 5. Ini A per 2. Nampak? Jadi kita dapatlah buat B. Oleh sebab itu, B sama dengan songsang. Yang ini. Itu je kamu tengok. Yang pening pula tengok. Ada 2 ke depan, ada 3 ke depan, ada 4. Pening nanti. Buat songsang macam biasa yang ini. Jadi akan jadi 2 kali 5 tolak dengan 3 kali 4. Ni tukar tempat. 5, 2. Ni tukar simbol. Negatif 3, negatif 4. Selesaikan. Kita akan dapat 1 per 10 tolak dengan 12. Negatif 2. 5, negatif 3, negatif 4, 2. Okey. Cuba tengok. Boleh faham? Beza sikit je. Kira beza dia kita kena tolak Yang mana? Yang B tu. Yang ini kita buat macam biasa. Ni buat songsang. Cuma masa bila ada 2 kat depan ni, kita bahagi dulu. Bahagi nampak? Saya bahagi. 4 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. Itu beza dia. Lepas tu buat songsang. Kalau dia tak huruf tu tak boleh bahagi, macam mana tu? Kalau tak boleh bahagi, biar saja, letak saja pecahan. Okey. Contoh kalau kita tukar, contoh saya tukarlah kan. Saya tukar kat sini, tiba-tiba 6 ni bukan 6. 6 ni bukan 6. Kita tukarkan jadi 9. Nampak? Bila jadi 9, sini akan jadi apa? 9 per 2. Betul? Okey. Bila jadi 9 per 2, dia efek sini. Dia efek sini bukan 3 lah. Sini adalah 9 per 2. Gitu. Nampak? Yang sini pun dia akan efek juga. Ni bukan 3, 9 per 2. Itu je perubahan dia ya. Tengok jadi bila efek ini, yang ini kena ke jadi lain cerita dia. Dia akan jadi negatif. Kalau kamu tekan kalkulator ni, kamu akan dapat berapa? 10 tolak 18, negatif 8. Nampak? Cuma kalau tak boleh bahagi, jangan bahagi. Biar macam ni je. Okay? Yang lain macam biasa. Jalan kerja lain, semua macam biasa jalan kerja. Tak berubah pun jalan kerja lain. Okay. Boleh? Boleh. Kalau orang tengok kertas ni pening, kenapa tukar tu pula? Kita contoh. Kita nak bagi faham je kan. Okay. Itu cara salah tu dia tanya apa? Songsang. Okay. Boleh songsang? Boleh buat Nanti cubalah Okay. Yang ini yang last kali hari ini kita belajar last kali adalah masih songsang, cuma tidak mempunyai songsang pula. Tidak mempunyai songsang. Tidak mempunyai songsang. Kadang-kadang kamu jumpa soalan dia kata cari satu huruf X ke Y ke matrik itu tidak mempunyai songsang. Maksud dia apa? Tidak mempunyai songsang, kamu ingat formula tadi? Formula untuk songsang tadi adalah 1 per AD tolak BC. Sini akan jadi D, sini akan jadi A, sini akan jadi negatif
C negatif B. Ini untuk yang asal dia adalah A, B, C, D. Okey, ini songsang dia. Okay, jadi kalau dia kata tidak mempunyai songsang, formula dia adalah AD tolak BC sama dengan kosong. Ini tidak punya songsang. Nampak? Kalau dia kata tidak songsang, kita hanya ambil ni formula dia. Tak semua. Ni saja. Beza dia. Songsang semua. Tak songsang ni je. Contoh Contoh kat sini. Kita ambil. Katakan. Saya bagi matrik A sama dengan 2, 1, X5. Nampak? Dia ada X lah. Soalan dia. Cari X jika A tidak mempunyai songsang. A tidak mempunyai songsang. Nampak? Dia macam mana A tidak mempunyai songsang? Kita terus formula dia. Okay. AD tolak BC sama dengan kosong. Maksudnya ni 2 kali 5 tolak dengan ni X kali 1 sama dengan kosong. Okay. Kalau kamu nak pakai kalkulator pun boleh algebra ni sebab X satu je. Okay. Jadi kamu akan kalau pakai pindah-pindah pun boleh. Kamu akan dapatlah jawapan kita. Oleh sebab itu X sama dengan 10. Okey, ada soalan Ustaz? Macam mana? Ni tidak punya songsang pula. Tadi songsang, ni tidak punya songsang. Boleh. Dia formula je. Masalah dia formula. Sebab formula ni tak ada dalam exam. Jadi kamu nanti, ada apa formula dia lupa. Tapi jangan lupa, kalau tak ada, formula ni ada. Formula ni tak ada. Yang ni ada. Nampak? Nampak. Kalau dia kata tidak punya songsang, pergi cari. Formula apa lupa. Pergi cari ni. Okey, yang AD tolak BC sama dengan kosong. Kan? Ya, dia berlaku sebab apa? Dalam matematik, dia tak boleh berlaku 1 bahagi kosong. Kalau kamu tekan kalkulator, 1 bahagi dengan kosong, kalkulator kamu akan bagi mat error. Nampak? Sebab tu dia tak boleh kalau bawah ni kosong. Sebab tu kalau kamu lupa formula ni, pergi rujuk semula. Okey? Boleh boleh. Nanti insya-Allah lah kita minggu ni insya-Allah ada kelas untuk hari apa? Khamis. Itu saya balik kampung tak boleh buat lah. Line tak clear. Aku sangkut. InsyaAllah hari Khamis ni kita akan sambung matrik bahagian satu lagi, kertas 2 iaitu penyelesaian persamaan serentak. Okey? Kelas malam tu. Malam. Boleh malam? Boleh. Boleh malam lepas isyak lah kita start. Kan? Sedap sikit. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kan? Jadi terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, boleh minta latihan sikit? Latihan? Kejap lagi saya send Okey. Baik. Lepas tu linear sikit boleh ke? Yang itu linear sikit. Linear belum, saya tak hantar linear kat kamu lagi. Okey, boleh. Saya bagi. Terima kasih cikgu. Okey, sama.